Okey, terima kasih diucapkan kepada semua waris yang dapat bersama-sama dengan saya pagi ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Junaina binti Husin Chua, Timbalan Pengarah Pengurusan Latihan, dan buat masa ni sedang menanggung tugaslah untuk sebagai pengarah JMTI. Dan pagi ni saya akan beri sedikit penerangan mengenai JMTI, since kita tak boleh nak berjumpa bersua muka. Selalunya taklimat ni kita akan berikan kepada waris bila pelajar-pelajar sedang mendaftar, memberi peluang kepada waris untuk bertanyakan soalan ataupun mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai operasi di JMTI. Okay. So kat tahun ni kita akan adakan dia secara online, secara atas talian melalui FB JMTI, YouTube dan juga Instagram. Okay. So secara umumnya JMTI ni adalah satu institusi di bawah Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia, merupakan satu daripada institusi milik kerajaan sepenuhnya. Okay. Institusi latihan kemahiran di bawah dikenali sebagai institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia, TVET, latihan TVET di bawah Kementerian Sumber Manusia. Di Malaysia kita ada 32 institut termasuk JMTI, tapi JMTI ni ada satu sajalah di bawah Jabatan Tenaga Manusia. Kita ada EdTech, ada 8 EdTech di seluruh negara, dan kita juga ada 23 ILP. So kalau di Pulau Pinang sahaja kita ada 4 ILJTM, kita ada ILP Kepala Batas di Belah Utara, kita ada ILP Perai di Seberang Perai Tengah, dan juga JMTI juga di ILP Seberang Perai Tengah. Dan di Seberang Perai Selatan kita ada ILP Nibong Tebang. So di Pulau Pinang itself kita ada 4 institut lah. Misi utama utama JMTI adalah menjadi peneraju dalam menghasilkan tenaga kerja yang mahir, yang berpengetahuan dan juga berdaya saing. Okay. So JMTI ada visi jangka panjang yang ingin menjadi sebuah institusi bertaraf dunia dengan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten lah. Okay. So JMTI basically menghasilkan teknologis. So bila kita sebut teknologis tu dia merujuk kepada seorang tenaga kerja yang mampu untuk hands on, okay, yang cekap, berkemahiran, dan sedikit berbeza dengan jurutera, sebab jurutera lebih kepada reka bentuk design, manakala teknologis ini lebih kepada aplikasi teknologi yang mereka belajar. Okay. Secara umumnya JMTI dia ada dua fokus lah. Yang pertama adalah fokus kepada pembelajaran kepada lepasan sekolah, yang mana seperti anak tuan-tuan dan perempuan semua, lepas daripada SPM mereka memohon akan sambung belajar di peringkat diploma, dan seterusnya mereka mempunyai pilihan sama ada nak pergi ke nak bekerja ataupun sambung pengajian. Fokus yang kedua ataupun jenis latihan yang kedua ada di JMTI adalah latihan untuk mereka yang telah bekerja, mereka yang berkhidmat. So untuk yang berkhidmat ni selalunya mereka dah pergi kerja dan mereka akan datang balik untuk meningkatkan kemahiran mereka, upskilling ataupun reskilling. So dua-dua JMTI buat. Untuk yang hari ni kita akan lebih fokus kepada latihan perkhidmatan ataupun lepasan sekolah. So kalau sekiranya ada soalan-soalan boleh ditujukan selepas daripada taklimat yang saya berikan. Walau bagaimanapun, jika ada juga persoalan nak bertanya mengenai kursus-kursus jangka pendek, kursus yang kita buat kepada industri, kursus yang kita buat kepada mereka yang telah berada di dalam pasaran pekerjaan tetapi ingin menyambung pembelajaran, maka boleh juga bertanya soalan tu selepas daripada ni. Okay. Saya akan pergi mula dengan pengenalan bagaimana tertubuhnya JMTI. Idea untuk menubuhkan JMTI ni adalah dicetuskan oleh Tun Dr. Mahathir masa beliau berkhidmat pada tahun 1993 lah di EPU, Economy Unit Plan, dan
Selepas daripada tu ada beberapa siri lawatan oleh survey team daripada Jepun yang datang membuat kajian dan juga memberikan saranan mengenai program-program apa yang perlu dilaksanakan di JMTI dan juga bidang apa dan di mana. So lokasi Pulau Pinang ini memang ditetapkan oleh survey team yang ditubuhkan antara kerajaan Jepun dan juga kerajaan Malaysia yang melihat kepada keperluan masa hadapan pada masa tersebut. Dan alhamdulillah kursus-kursus yang ditawarkan oleh JMTI sejak 20 tahun yang lepas masih lagi relevan sehingga hari ini dan insyaAllah juga masih lagi relevan untuk masa yang akan datang dengan penambahbaikan dan juga input-input baru yang kita terima daripada masa ke semasa. Record of discussion ataupun perjanjian antara kerajaan Jepun dan kerajaan Malaysia telah ditandatangani pada Oktober 1997 dan maka itulah bermulanya kolaborasi penubuhan JMTI dengan kerajaan Jepun. Intake yang pertama ataupun pelajar yang pertama yang masuk adalah pada 1998 dan disebabkan masa itu bangunan utama JMTI masih lagi dalam pembinaan, maka kita buka kampus sementara di SIAS Shah Alam. So SIAS Shah Alam ini juga merupakan salah satu daripada institusi di bawah Kementerian Sumber Manusia dan kampus utama JMTI bermula operasi dia pada Januari 2000. So kalau sekarang ni dah almost 20 tahun lah beroperasi di Pulau Pinang, Bukit Minyak Pulau Pinang. So nanti siapa-siapa yang ada datang ke Pulau Pinang bolehlah datang untuk tengok bangunan JMTI. Sekiranya nak buat lawatan boleh maklumkan awal supaya kita uruskan lah, sebab disebabkan oleh pandemik COVID kita tak benarkan pelawat untuk masuk buat masa ni, tetapi special arrangement boleh dibuat sekiranya waris ingin melihat kemudahan yang ada di JMTI. Okay. So keluaran pertama JMTI adalah pada September 2001 dan program-program di JMTI ini telah mendapat pengiktirafan daripada JPA disebabkan JMTI adalah salah satu daripada institusi latihan kemahiran kerajaan, maka pengiktirafannya pada masa tersebut adalah dibuat oleh JPA dan pada 2002 program-program yang ditawarkan JMTI sehingga kini masih lagi relevan, telah mendapat pengiktirafan daripada JPA dan seterusnya kepada MQA lah. So pada 2005 tu kolaborasi telah ditamatkan ataupun telah berakhir. JMTI beroperasi sepenuhnya di bawah kerajaan Kementerian Sumber Manusia dan program yang ditawarkan yang pada tertinggi pada masa tersebut hanyalah program diploma dan terdapat permintaan daripada pelajar-pelajar untuk menyambung pengajian, maka program artikulasi dibuat agar kejap ya. Dia tak ni. Skrin tak. Sekejap ya, sebab skrin saya pasang skrin tak sama dengan skrin saya. Okay. Alright. Okay. So where were we? Okay. So program artikulasi telah bermula pada 2005 dan pelbagai program ditawarkan selepas daripada itulah. So ini adalah hala tuju ataupun pathway untuk JMTI. Kita mula dengan kapasiti sebanyak 600 dan kemudiannya kita tambah kapasiti kepada 780 dengan penambahan penawaran program bagi diploma lanjutan. So sekarang ni JMTI telah menawarkan program di peringkat ijazah ataupun dikenali sebagai advanced diploma dan program-program ini masih terdapat untuk semua program yang ada di JMTI. JMTI juga telah menambah kapasiti dia, double up daripada apa yang ada pada awalnya, 600 kepada 1002 dengan menawarkan program-program TVET Talent. TVET Talent ni adalah program kepada industri
tetapi pelajar akan ditawarkan dulu surat tawaran dan kemudiannya mereka akan belajar di JMTI dan selepas tamat latihan mereka akan ditempatkan di industri terus. Okay. So ini adalah program Place dan Train yang kita laksanakan lah. Okay. So antara sumbangan kenapa JMTI membawa nama Japan Malaysia Technical Institute, membawa nama Japan itu adalah disebabkan contributions ataupun sumbangan yang dibuat oleh kerajaan Jepun daripada segi kepakaran, segi untuk melatih tenaga pengajar yang ada di JMTI dan juga sumbangan kepada peralatan terkini lah pada masa tersebut. So ini adalah antara fasiliti yang ditawarkan di JMTI. Okay. Dan ini adalah bengkel dan juga kemudahan. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, asrama di JMTI adalah twin sharing. Maksudnya satu bilik tu ada 2 orang sahaja yang duduk dalam satu-satu bilik lah. Okay. So carta organisasi buat masa ni pengarah masih lagi kosong, belum ada ni. So saya adalah timbalan pengarah latihan, kita ada timbalan pengarah operasi dan juga unit pentadbiran. Ada 4 jabatan utama iaitu untuk mechanical dan pengeluaran, mechatronics, electronics dan juga komputer. So daripada segi tenaga pengajar, JMTI mempunyai 99 orang pengajar dalam bidang teknikal dan kita ada 3 orang pengajar guru pendidikan yang mengajar bahasa Inggeris, matematik dan juga pendidikan Islam. Okay. So secara keseluruhannya JMTI ada dalam 130 orang kaki tangan. So program-program yang ditawarkan adalah daripada peringkat asas. Asas ni adalah mereka yang lepas daripada SPM tetapi masih menunggu penempatan. Dan program ini dah selama 4 bulan ditawarkan di JMTI sepenuhnya bagi mereka untuk diperkenalkan dengan asas-asas teknologi dan JMTI juga menawarkan kursus di peringkat sijil, diploma dan juga advanced diploma ataupun setara dengan ijazah lah. So program yang ada adalah mechatronics, manufacturing ataupun pembuatan, komputer dan juga electronics. Seperti yang tuan-tuan dan sedia maklum, syarat kemasukan ke JMTI adalah warga negara Malaysia yang berumur di antara 17 hingga ke 35 tahun, sihat dan juga tidak rabun warna. Syarat kemasukan adalah lulus SPM dengan 4 kredit dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, sains ataupun mana-mana subjek teknikal. Okay, itu adalah syarat umum dia. Sekiranya ada lagi rakan-rakan yang nak masuk, kita ada lagi sedikit kekosongan lah untuk ditawarkan sehingga 12 hari bulan Oktober insyaAllah. Okay, ini adalah sedikit makluman untuk yang nak tahu mengenai bayaran. Buat masa ni pembelajaran adalah secara online, oleh itu pelajar hanya perlu membayar RM30 bagi coverage untuk insurans. Bila pelajar-pelajar mendaftar pada bulan 12 nanti, bila kita mulakan sesi latihan secara fizikal, maka yuran akan dikenakan. Kos yuran pengajian adalah RM1,500 bagi satu semester ataupun RM3,000 setahun. Kos untuk asrama adalah RM308. So mereka yang duduk di asrama akan diberikan makan secara percuma sebanyak 5 kali sehari. Okay. So sarapan pagi, tengah hari, kita ada minum petang dan juga makan malam lah. Semua tu mereka yang duduk di asrama akan diberikan secara percuma dan asrama termasuk sekali dalam kos tersebut adalah sebanyak RM308 satu semester ataupun RM616 bagi setahun. Untuk mereka yang memerlukan pembiayaan, maka di JMTI kita ada kemudahan pembiayaan dengan Perbanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK di bawah Kementerian Sumber Manusia yang meliputi yuran pengajian, yuran asrama, insurans dan juga wang saku. Ini adalah terhad kepada mereka yang mempunyai pendapatan keluarga sebanyak RM5,000. Bagi mereka yang mempunyai pendapatan lebih daripada RM5,000 tetapi memerlukan pembiayaan, maka rayuan boleh dibuat.
Nanti pihak tabung akan buat screening lah, akan buat saringan mengikut keperluan. Ada juga options untuk hanya membuat pinjaman terhadap yuran sahaja ataupun wang saku saja. So terpulang kepada sama ada pilihan waris ataupun kelulusan daripada pihak tabung. So yang ni semua kita akan uruskan selepas daripada pelajar mendaftar nanti. Okay. So untuk struktur latihan, kurikulum asal di JMTI ini seperti yang semua sedia maklum, kita ambil daripada Politeknik Jepun dan diadaptasi serta ditambah dengan keperluan-keperluan tempatan, keperluan-keperluan di Malaysia, sama ada daripada industri ataupun daripada keperluan pengiktirafan sama ada JPA ataupun MQA. So itu adalah struktur asal dan daripada situ kita juga tambah dengan keperluan pengiktirafan kedua di JMTI, iaitu dengan sijil kemahiran yang diiktiraf oleh JPK. So pelajar-pelajar ni akan belajar beberapa subjek lah. Okay. Jumlah kredit dia adalah berbeza. Kita ada daripada yang paling sikit adalah 92 kredit dan yang paling tinggi sekali adalah untuk pemesanan G2 sebanyak 96 kredit. Okay. Kelas adalah sepenuh masa. Face to face adalah sebanyak 16 minggu. So ini adalah sedikit berbeza dengan universiti yang mana hanya 12 hingga 14 minggu. Tapi di JMTI adalah 16 minggu dan ujian ataupun assessment week tu akan mengambil masa sebanyak selama 4 minggu. 2 minggu untuk persijilan di bawah MQA dan 2 minggu lagi adalah untuk persijilan di bawah JPK. So a bit tough lah. Walau bagaimanapun so far tak ada masalah. Pelajar-pelajar sekiranya mereka mengikut sahaja modul dan juga jadual pembelajaran, insyaAllah pelajar boleh dipersijilkan dengan 2 sijil tersebut. Okay. Masa latihan adalah 8 hingga 5 dan tempoh latihan adalah berbeza mengikut program. Untuk diploma adalah sebanyak 6 semester ataupun 3 tahun. So garis masa untuk pembelajaran ini sedikit berbeza lah dengan yang sebelum-sebelum ni sebab this is the first time. Kali pertama kita laksanakan latihan di atas talian. Kebanyakannya adalah untuk komponen teori. So pendaftaran telah selesai sehingga 26 September yang lepas bagi batch yang pertama. Walau bagaimanapun kita ada lagi beberapa kekosongan. Kita masih lagi buka pendaftaran lewat untuk pengambilan kedua sehingga 12 Oktober. Okay. So sesiapa yang masih ada lagi yang berminat nak masuk ke JMTI boleh mohon. So kelas teori untuk atas talian akan telah bermula dan akan berakhir sehingga 24 Disember. Yang ni semua akan menggunakan online dan selepas daripada tu pendaftaran fizikal as of now. Jadual yang dikeluarkan oleh JTM adalah pembelajaran fizikal akan bermula pada 28 Disember. Walau bagaimanapun sekiranya ada apa-apa perubahan daripada masa ke semasa, maka kita akan maklumkan kepada waris disebabkan oleh perubahan dan kita pun tahu jumlah cases yang semakin menaik dan jumlah daerah yang dikenakan PKPP juga semakin bertambah. Buat masa ni maklumat yang kita ada yang telah diluluskan adalah pembelajaran fizikal pada 28 Disember. Okay. Right. So pembelajaran fizikal ni akan bermula sehingga ke bulan Mac dan mereka akan mulakan sesi pembelajaran mereka pada sesi yang berikut dia selepas daripada tempoh itulah. Okay. So ini adalah antara contoh pengiktirafan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang mengiktiraf JMTI sebagai institusi latihan kemahiran kerajaan dan ini adalah surat pengiktirafan bagi diploma lanjutan yang setara dengan ijazah am dan juga pengiktirafan bagi diploma. Okay. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapat pengiktirafan ataupun pengesahan kepada program-program pendaftaran MQA bagi diploma lanjutan dan juga diploma pensetaraan boleh semak di laman web MQA untuk e-sisraf seperti tertera. Okay. So ini adalah contoh pengiktirafan bagi diploma lanjutan
yang menyatakan diploma lanjutan itu adalah setara dengan ijazah sarjana am lah. Ijazah sarjana muda am. Okay. So seperti yang saya dah cakap tadi, pelajar-pelajar di JMTI ini akan mendapat dua persijilan. Persijilan yang pertama adalah daripada MQA dan yang kedua adalah daripada JPK. So sebab tu masa penilaian dia tu adalah panjang selama 1 bulan, 2 minggu untuk MQA dan 2 minggu juga untuk JPK. Pelajar-pelajar yang keluar akan mendapat 2 diploma, aliran akademik juga mereka akan dapat dan juga aliran kemahiran juga mereka akan dapat. Okay. Right, so ini adalah laluan bagi mereka. Pelajar anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti program Diploma Teknologi Kejuruteraan sekarang ni adalah di laluan yang warna biru. So selepas daripada mereka tamat program diploma tahap 4, mereka boleh sambung ke tahap 5 di JMTI dan seterusnya mereka boleh sambung pengajian di universiti sekiranya mereka nak. Walau bagaimanapun JMTI ada juga program alternatif. So program alternatif ini adalah untuk mereka yang tidak mencapai syarat 4 kredit di SPM. Kita juga tawarkan program, mereka boleh ikuti program daripada tahap 2, tahap 3 dan diploma tahap 4 dan seterusnya ikut laluan seperti biasa. So tak semestinya untuk mereka bila tak cukup syarat 4 kredit tu tak boleh nak menyambung pengajian. Kita ada laluan-laluan yang kita sediakan untuk mereka. Bagi mereka yang di industri juga kita sediakan laluan. Ini adalah mereka yang katakan di industri mereka ada SPM saja tetapi mereka nak juga sijil SKM, sijil kemahiran ataupun mereka nak diploma, maka laluan-laluan untuk laluan alternatif ini juga boleh diikuti di JMTI. Okay. So ini adalah antara universiti yang telah dibuat artikulasi bersama JMTI. Kita ada universiti dalam dan juga luar negeri yang di mana pelajar-pelajar sekiranya selepas daripada diploma mereka ingin menyambung pengajian. So kita juga ada universiti di Jepun dan juga universiti di UK lah yang mereka boleh sambung. Ini adalah antara contoh laluan sekiranya mereka nak sambung di universiti di Jepun. Contoh bagi laluan untuk Toyohashi. So mereka yang telah tamat untuk advanced diploma ataupun tahap 5, mereka boleh sambung ke Toyohashi dengan untuk master. Ataupun mereka boleh juga daripada diploma sambung ke bachelor degree di Jepun dengan masuk ke tahap 3 dengan syarat mereka memiliki penguasaan bahasa Jepun tahap 2. Okay? Kalau ataupun mereka juga boleh bekerja di Jepun sekiranya mereka mempunyai syarat untuk bahasa Inggeris tahap 3. So kalau dalam bahasa Jepun ni semakin kecil nombor dia adalah semakin tinggi lah. So yang paling tinggi sekali adalah N1. Dia mula daripada N5, 4, 3, 2 dan 1. Okay. Right. So selepas daripada diploma, sekiranya mereka nak terus bekerja pun boleh. Mereka nak sambung pengajian di universiti pun boleh. Mereka juga kalau nak sambung ke advanced diploma di JMTI juga boleh. Ada juga laluan daripada advanced diploma, mereka boleh sambung lagi 3 semester di Unimai untuk mendapat ijazah sarjana muda kepujian lah kalau sekiranya mereka nak. Kita juga ada laluan untuk DVM yang mempunyai DKM untuk sambung terus ke diploma lanjutan kemahiran. So ini antara laluan-laluan yang kita sediakan di JMTI. Bukan saja untuk mereka yang lepas SPM terus sambung ke diploma, tetapi kita juga ada laluan-laluan lain yang kita sediakan untuk memastikan kebanyakan daripada belia yang ada mendapat pengajian dan juga kemahiran yang diperlukan. Okay. So saya skip yang ni. Ini adalah antara kita punya ikon lah yang telah tamat belajar. So kalau kita tengokkan mereka mempunyai pendapatan yang tinggi mengikut bidang-bidang masing-masing. It's not impossible untuk bidang kemahiran juga berjaya seperti yang lain. Okay. Saya akan sentuh sedikit mengenai program untuk mereka yang telah berkhidmat ataupun yang berada di dalam pasaran pekerjaan. Di JMTI kita ada 6 model untuk mereka yang berada di industri.
kita ada TVET Talent. TVET Talent ni adalah program yang saya maklumkan tadi. Dia akan belajar selama setahun di JMTI, akan mendapat surat tawaran daripada syarikat, dan selepas daripada tu mereka akan belajar di JMTI dan habis tamat mereka akan terus bekerja. So surat tawaran telah diperolehi daripada syarikat sebelum lagi mereka memulakan pengajian, dan diikuti itu juga telah di-customizekan mengikut keperluan daripada syarikat yang akan mengambil mereka untuk bekerja. Kita juga ada RPEL, so mereka yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, kita boleh buat analisis, training need analysis, kita buat gap analysis dengan ni supaya kita tengok apa lagi yang tak cukup untuk diiktirafkan dengan cara penilaian pencapaian terdahulu. So ini persijil yang akan dikeluarkan oleh JPK. Kita juga ada off-shelf kursus-kursus yang sedia ada, yang kita panggil modular, ataupun ada keperluan-keperluan lain yang daripada industri ataupun luar sana, daripada komuniti yang perlukan, yang kita perlu gabungkan atau sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Kita juga tawarkan kursus-kursus tersebut. Selain daripada itu, JMTI juga melaksanakan kursus SLDN. So kursus SLDN ni adalah kursus yang mereka bekerja dan juga mereka melaksanakan latihan dalam masa yang sama. 70% daripada tempoh latihan diadakan di kilang, di tempat kerja, menggunakan pengalaman dan juga kemudahan yang ada di kilang itu sendiri sebagai tempat latihan bagi praktikal. Dan untuk amali kita akan jalankan untuk teori kita akan jalankan di JMTI. Dan akhir sekali kita ada program diploma profesional ataupun eksekutif. So untuk program eksekutif ni mereka yang dah ada pengalaman, pengetahuan dan mereka memerlukan paper qualifications ataupun pengiktirafan dalam bentuk scroll. Khusus dijalankan secara part time selama setahun. Ada 10 modul yang mereka perlu hadir, dan tamat daripada ni kita akan berikan mereka diploma profesional lah. Okay. So saya go through. JMTI juga melaksanakan program antarabangsa setiap tahun. Setakat ini kita dah ada 13 program yang kita laksanakan daripada 2001 hingga ke 2019. Kita ada 122 peserta yang telah dilatih di JMTI daripada 23 negara. So selain daripada pelajar-pelajar di JMTI juga, pelajar-pelajar di JMTI juga akan berpeluang untuk berinteraksi dan juga belajar daripada peserta-peserta daripada antarabangsa ni untuk bertukar fikiran dan juga mengenali dunia luar. Yeah. Alright, sedikit mengenai pelaksanaan IR4 ataupun industri 4.0 di JMTI. JMTI mengamalkan konsep pembelajaran yang menekankan kepada pembangunan satu-satu teknologi ataupun pembangunan satu-satu kemahiran itu. Meaning to say, kita ajar, kalau kita katakan kita nak mereka mahir dalam IoT, maka kita ajar daripada awal bagaimana mereka set up, macam mana mereka buat installation, troubleshooting, guna dan juga troubleshooting, maintain. So daripada awal sehingga ke penyelenggaraan dan juga penjagaan sistem tersebut, kita ajar dalam kelas dan juga dalam projek pelajar-pelajar. Okay. Jadi apa yang kita buat, kita tak nak pelajar-pelajar ini hanya tahu sebagai seorang pengguna teknologi. Contoh dia kalau kereta, kita tak nak dia tahu pasal macam mana nak memandu kereta sahaja, tetapi mereka tahu bagaimana struktur dan teknologi yang ada di dalam sebuah kereta, bagaimana mereka menggunakan kereta tersebut dan dan bagaimana untuk menyelenggara kereta tersebut. So itu adalah contoh terhadap aplikasi industri 4.0 di JMTI. Okay, so saya rasa itu sahaja sedikit maklumat daripada JMTI. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, boleh ditujukan sama ada tulis dalam komen. Kita ada urusia yang bersama dengan saya yang akan mengambil soalan tuan-tuan dan puan-puan. Dan on top of that juga tertera adalah maklumat mengenai
yang boleh ditujukanlah kepada bahagian pengurusan pelajar dan latihan ataupun kepada saya sendiri melalui email dan juga nombor telefon. Okey. So, ni ada beberapa soalan. Kalau nak buat PTPK sempat lagi ke? PTPK sempat lagi? Okay, kita belum tawarkan lagi kan? Untuk pelajar yang baru, untuk pelajar anak tuan-tuan dan perempuan lah yang baru masuk daftar pada bulan September ni, yang mula pengajian pada bulan Oktober, kita belum lagi buka pendaftaran ataupun permohonan untuk PTPK. So untuk PTPK ni, bila mereka dah masuk untuk fizikal nanti, kita akan serahkan maklumat dan from time to time sebelum daripada mereka masuk nanti, kita akan bagi borang permohonan, maklumat-maklumat yang diperlukan bagi permohonan tersebut, dan kita akan bantu untuk menghantar. Okay. So terlalu awal untuk buat permohonan sebab kita akan buat permohonan tu pada tahun hadapan, tapi sebelum kita sampai tu nanti kita akan adakan sesi dengan pelajar-pelajar bagi proses pengisian borang permohonan. Soalan yang kedua, advanced diploma berapa tahun? Okay, advanced diploma di JMTI adalah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ni adalah terbagi kepada 2 komponen. Komponen yang pertama, mereka akan buat latihan untuk kemahiran. Di JMTI ada 2 persijilan tadi kan. So 2 persijilan ni, yang pertama mereka akan buat untuk kemahiran dulu. Ada 2 selama 2 semester. 2 semester pertama. So tadi 5 semester kan. So 2 semester pertama mereka akan buat untuk diploma lanjutan kemahiran Malaysia, dan lepas tu 2 semester lagi mereka akan buat untuk diploma lanjutan teknologi kejuruteraan untuk sijil yang kedua, dan semester yang terakhir adalah untuk latihan industri. So 5 semester lah, 2 tahun setengah. Okey, katakanlah mereka yang ada di KM, lepas tu mereka boleh sambung kepada DLKM, Diploma Lanjutan Kemahiran. So, apa juga berlaku sekiranya mereka tak boleh nak cope, sekurang-kurangnya mereka ada Diploma Lanjutan Kemahiran, tak ada MQA lah. So, mereka yang tak ada MQA, yang datang daripada SKM saja, mereka akan buat. Sekiranya mereka lulus dengan sekurang-kurangnya 2.5 untuk CGPA, lulus semua subjek dengan CGPA 2.5, maka mereka boleh sambung kepada Diploma Lanjutan untuk buat program MQA tadi. Okay, tu antara kelebihan dia lah, kita buat staggered macam tu. Okay. Soalan seterusnya adalah, sekiranya pelajar ditawarkan belajar ke Jepun, adakah menggunakan pembiayaan sendiri atau ditawarkan beasiswa? Pembiayaan adalah pembiayaan sendiri. Ada beberapa organisasi lah yang menawarkan, sama ada di Jepun dan juga di Malaysia. So terpulanglah untuk tuan-tuan dan perempuan mohon pembiayaan tersebut. JMTI tidak menyediakan sebarang pembiayaan, cuma waris kena dapatkanlah sama ada melalui badan-badan yang menawarkan, mengikut setengah-setengah universiti di Jepun itu juga ada menawarkan pembiayaan untuk pelajar-pelajar di luar, untuk belajar di sana, tapi sangat-sangat terhad, dan itu juga waris kena cari sendirilah. Okay. Sekiranya tiada basic at math dan fizik, adakah sukar untuk kursus mechatronics? Tiada at math. Asas untuk belajar, sekurang-kurangnya mereka dapat kredit untuk math. Di JMTI mereka juga akan belajar subjek matematik. Kita ada subjek umum matematik, ada dua subjek kalau tak salah saya, untuk belajar matematik di peringkat diploma. Saya tak kata mereka sukar. The basic knowledge yang dah ada tu sepatutnya dah cukup kalau mereka dah dapat sekurang-kurangnya C. Sebab kebanyakan aplikasi kita akan belajar bersama dengan praktikal dia. Okay? Aplikasi matematik di dalam kejuruteraan itu akan belajar bersama-sama dengan praktikal. Dan pelajar selalunya bila dia dah nampak praktikal dia, dah nampak bagaimana matematik itu diaplikasikan dalam teknologi, maka mereka lebih mudah untuk faham, dan penggunaan matematik itu juga spesifik terus kepada aplikasi. Contoh dia pengiraan untuk tekanan. Okay, untuk tekanan, maka kita akan gunakan konsep tekanan itu di dalam pembelajaran pneumatik.
Dan bila dia nampak tu selalunya dia lebih mudah faham. Kita ada juga pelajar yang daripada aliran agama, aliran yang bukan aliran sains, yang belajar, yang memang tak belajar math langsung, tak belajar fizik, tak belajar kimia, okay, bukan daripada aliran sains lah. Alhamdulillah mereka score, tak ada masalah. Provided they really commit and understand dengan apa yang mereka pelajari dalam kelas. Okay, untuk pembiayaan bawah PTPK ni, dia sebenarnya adalah takluk kepada pendapatan sekeluarga. Okay? Syarat asas yang diberikan oleh PTPK adalah 5,000. 5,000 total adalah sebanyak 5,000. Okay? Ada syarat dia. Syarat baru. Okay, ini syarat pinjaman yang baru saya dapat. Syarat memohon adalah pendapatan kasar sebulan, okey, dia dah naikkan, kurang daripada 8,000. Okey, mereka layak untuk mendapat pinjaman penuh, iaitu yuran pengajian dan juga sara hidup. Sekiranya pendapatan adalah di antara 8,000 dan juga 10,000, mereka akan dapat 75% daripada yuran pengajian. Sekiranya lebih daripada 10,000, mereka akan dapat 50% daripada yuran pengajian. Okay, so ini syarat baru yang baru dikeluarkan oleh PTPK. Okay. So soalan seterusnya, berapa CGPA untuk advanced diploma? Okay, untuk daripada DTK ataupun Diploma Teknologi Kejuruteraan, asalkan mereka lulus dengan dapat Diploma Teknologi Kejuruteraan, mereka boleh sambung ke advanced diploma. Okay, so meaning kalau dah ada je Diploma Teknologi Kejuruteraan tu, mereka boleh dapatlah sambung diploma. So untuk dapatkan Diploma Teknologi Kejuruteraan, mereka perlu mendapat sekurang-kurangnya lulus semua subjek dan CGPA 2.0. Kelayakan untuk sambung pelajaran ke Jepun. Dia bukan syarat untuk sambung ke Jepun, dia adalah artikulasi. Okay, artikulasi ni maksudnya dia dah tamat pengajian di JMTI, maka mereka boleh belajar ke institusi pilihan mereka lah. So katakan pembelajaran di Jepun tu kita pilih untuk sambung ke bachelor program. Okay, selepas daripada diploma nak pergi ke bachelor program. So tadi saya dah kejap ya, mana saya kejap. Saya cuba. So saya bagi contoh untuk Toyohashi. Untuk Toyohashi ni selepas daripada diploma, selepas daripada yang biru ni, mereka boleh sambung ke tahun 3 dengan syarat mereka dah dapat Diploma Teknologi Kejuruteraan daripada JMTI dan mereka juga lulus bahasa Jepun, peperiksaan bahasa Jepun macam TOEFL, macam IELTS tu, dengan band N2. Okay, bukan band lah, dia bahasa Jepun ni dia lain sikit. So kalau dia kena ambil N5 dulu, dah lulus N5, lepas tu dia kena decide dia nak ambil N3, N2 dan N1. So exam dia tu adalah based on tahap tersebut. Okay, walaupun kita dah ada N2 tapi kita belum ada N5, maka kita kena ambil periksa N5 dulu. So kos untuk mengambil peperiksaan bahasa Jepun ni adalah sendiri, dan juga perlu attend untuk tuition classes yang perlu dibuat pembiayaan secara asing lah. Di JMTI kita ada kelas bahasa Jepun, 2 semester, 2 subjek yang mereka perlu attend, dan itu adalah cukup untuk mereka membuat persediaan asas bagi menduduki exam N5. Tapi belum cukup lagi lah, mereka juga perlu lagi top up pengetahuan mereka, khususnya dalam kanji lah, dalam vocabulary mereka dan juga kemahiran dalam bahasa Jepun sebelum menduduki N5. So 2 classes daripada JMTI with the additional top up courses, then diorang akan duduk N5. Selepas daripada N5, mereka perlu lagi duduk all the tuition classes untuk N4, N3, N2. So kalau nak sambung belajar, syarat yang diberikan oleh Jepun adalah perlu bahasa Jepun sebanyak level N2. Okay. So tapi kalau mereka dah belajar di JMTI sehingga ke advanced diploma, maka mereka boleh sambung ke master degree, okay, level master tanpa ada syarat bahasa Jepun.
sebab level master dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Jepun. Ada options lah dalam bahasa Inggeris. Tetapi pembelajaran untuk bachelor tu memang diadakan sepenuhnya dalam bahasa Jepun. Apa beza pinjaman PTPK dan pinjaman JPA? Okey, pinjaman PTPK sekarang ni untuk kemahiran, semua program kemahiran adalah di bawah PTPK. Okey, JPA kita ada juga pinjaman, okey, di bawah JPA. Sekiranya terbuka kepada mereka yang tidak mendapat kelulusan daripada PTPK, options lain lah basically. So program di JMTI ni boleh mendapat pembiayaan daripada PTPK ataupun JPA, tetapi keutamaan JPA akan tanya dulu sama ada dah buat permohonan kepada PTPK ke belum. Sebab program-program untuk kemahiran TVET dibiayai di bawah PTPK lah, bukan PTPN ataupun JPA. Okay, so ada soalan lain lagi ke? Okay, bagaimana bayaran balik pinjaman, tempoh masa dan charge yang dikenakan? Okay, untuk PTPK dia adalah 3% selepas daripada 6 bulan tamat latihan, dan perlu dibayar kepada PTPK teruslah. Ada yang dibuat secara potongan gaji ataupun ada juga yang buat secara ansuran bulanan lah. Okay, yuran tahunan bolehkah dibayar secara online? Okay, buat masa sekarang ni yuran pembayaran kepada JMTI belum lagi ada kebenaran untuk dibayar secara online. Selalunya apa yang kita akan buat adalah bankers check ataupun kiriman wang, okay, ataupun secara cash lah. Sebab bayaran ni akan dibuat bila pelajar lampu diri secara fizikal, so nanti akan dibuat secara fizikal kemudian. Okay, apa beza sarjana muda am dan juga sarjana muda Okey, ijazah sarjana muda tu adalah full program di peringkat universiti, disebabkan oleh JMTI ini bukan di bawah KPM ataupun KPT, maka JMTI tidak boleh menggunakan nama ijazah sarjana muda, dan JMTI juga hanya boleh menggunakan nama advanced diploma. So advanced diploma itu diberikan pensetaraan kepada ijazah sarjana am lah. In terms of ijazah tu sama, okay, cuma dia bukan honours program lah. Okay. Apa beza diploma lanjutan JMTI dengan degree? Saya dah explain tadi lah. Okay. Dia setara, cuma kita tak boleh nak gunakan nama ijazah sarjana disebabkan JMTI tidak tertakluk kepada Akta Universiti dan juga JMTI tidak tertakluk kepada Kementerian Pendidikan. JMTI adalah di bawah Kementerian Sumber Manusia yang melaksanakan latihan TVET sepenuhnya, maka kelulusan yang diberikan kepada nama program tu adalah diploma lanjutan dan bukannya ijazah. Adakah kemudahan Wi-Fi disediakan untuk pelajar? Ya, pelajar disediakan Wi-Fi di seluruh bangunan utama JMTI dan juga di asrama. Okay, so memang ada lah. Soalan seterusnya daripada Izwa, adakah pelajar JMTI perlu mengambil MUAT? Buat masa ni kita tak ada syarat untuk MUAT, kecuali pelajar itu selepas daripada diploma mereka ingin menyambung pengajian ke Universiti Awam, maka syarat di Universiti Awam itu yang menetapkan MUAT, dan mereka boleh mengambil MUAT semasa di JMTI dan untuk menghadiri untuk sambung belajar di universiti lah. Apakah kemudahan asrama diperolehi sehingga tamat 3 tahun? Okey. Kapasiti asrama JMTI adalah hanya cukup untuk 600 orang pelajar sahaja. Seperti yang saya dah maklum tadi, kapasiti latihan JMTI adalah sebanyak 1,200. Maka selebihnya daripada itu pelajar perlu duduk di luar lah, di sekitar kawasan JMTI. Kita mengutamakan pelajar tahun pertama untuk masuk duduk di asrama. Sekiranya ada kekosongan, bila kita dah kira kapasiti ada kekosongan, maka tawaran akan dibuka kepada pelajar-pelajar yang tahun berikut dia 3, 4, 5 dan 6 untuk duduk di asrama. Setakat ini kita memang ada yang duduk sepenuhnya di asrama sehingga tamat latihan.
kecuali atas pilihan pelajar sendirilah. Okey, ataupun memang asrama dah tak cukup. So keutamaan asrama adalah memang kepada pelajar-pelajar tahun pertama sahaja, semester 1 dan semester 2. Okey. Ketika mohon di UPU, saya semak di dashboard bahawa GE semua program di JMTI adalah 100%. Boleh kongsi adakah 100% ini dikatakan? GE itu apa? Saya tak pasti, saya tak faham soalan ni. Boleh siapa yang kemukakan soalan ni? Oh, Cik Hisham Zainal. Boleh minta explain ke saya tak faham soalan ni. Ketika mohon di UPU, saya semak di dashboard bahawa GE semua program. GE tu apa? Minta maaf, saya tak maklum GE tu apa. Okay. Semua program di JMTI adalah 100%. Boleh kongsi adakah peratusan ini dapat dikekalkan? Okay, so kita tunggu maklum balas daripada Cik Zainal Hisham. Okay. Adakah pelajar diperlukan untuk menyediakan laptop sendiri? Not necessary, tak semestinya perlu ada laptop. Sekiranya mereka tak ada, kita ada kemudahan di pusat sumber yang mereka boleh gunakan. Tetapi memang setakat ini pelajar memang memilih untuk mempunyai laptop mereka sendirilah. So kita ada je yang pelajar yang sampai ke tahun semester 4, 5 tu tak ada laptop. They do smart sharing lah. Okay, ada setengah tu dia tak ada laptop tapi dia beli printer, so dia share dengan coursemate dia ataupun roommate dia. So they alternately share lah the cost and also the usage penggunaan tersebut. Okay, sekiranya soalan tak sempat dijawab secara live, soalan akan dijawab dalam komen. Okay. Ada lagi? Which one? Adakah kebarangkalian pelajar perempuan boleh tinggal di asrama sehingga habis memandangkan jumlah pelajar perempuan agak sedikit? Ya, setakat ini memang peratusan pelajar perempuan yang duduk di asrama tinggi. Okay? Yang duduk di luar tu memang pilihan mereka sendiri ataupun mereka mempunyai rumah berdekatan ataupun saudara mara mereka yang berdekatan. Secara umum dia memang ratio pelajar perempuan kepada lelaki adalah kurang daripada 1/3 lah perempuan, dan kapasiti sebanyak 200 katil di asrama perempuan tu memang mencukupi sehingga mereka habis tamat belajar. Graduate employability, I see. Okay, graduate employability. Okay, can I? Okay. In terms of employability, saya tak ada macam ni ya. JMTI mengira employability pelajar as of 0 month, meaning immediately mereka tamat daripada latihan LI, which is the last semester, pada semester terakhir, kita dah start dapatkan data, dan seterusnya setiap 6 bulan kita akan ambil maklumat pekerjaan mereka menggunakan sistem ETOS kita lah. Okay, 0 month employability JMTI adalah 55% currently this semester. Kita baru saja ada pelajar yang tamat latihan. 55% sebelum mereka tamat ataupun sejurus mereka tamat latihan industri adalah 55%. Now within 6 months, peratusan ini akan naik ke 95%, dan selepas setahun selalunya kita memang within 98 to 100% lah, depending. Kita juga ada about 0.4 to 1% of unemployed disebabkan oleh personal reasons dan juga personal choice lah yang dia menolak. In fact, untuk mereka yang tamat latihan ni, kita ada 20% yang telah mendapat tawaran tetapi menolak tawaran kerana mereka belum lagi membuat keputusan sama ada mereka life ended. Okay, sama ada mereka
mereka tak boleh nak decide lagi apa yang mereka nak ikuti. Okay, kita ada masalah teknikal sedikit dekat IG kita, tapi boleh sambung tengok dekat FB lah sekiranya nak. Okay, so lain tu. Okay, so minta maaf kita ada sedikit technical error di IG. Okay, so saya ulang balik. Untuk employability, kita ada 20% pelajar yang menolak pekerjaan walaupun mereka telah mendapat tawaran, dan so far alhamdulillah bagi khususnya bagi program-program seperti manufacturing, mechatronics, these two program memang 100% lah. Okay, employability setakat ini. Okay, ada lagi soalan ke? Kemudahan yang disediakan di asrama untuk pelajar. Okey, di asrama kita ada, saya tunjuk sedikit. Okey. So kalau tengokkan dekat slide saya ni, kita ada bilik, 2 katil, dan kita ada kemudahan lah. So di JMTI ni dia adalah fixed cabinet, meja belajar dan juga almari ni adalah fixed, katil juga fixed. So this kita ada kursi, and then this ni dalam keadaan bilik lah. Tandas adalah di luar. Selain daripada tu dia ada juga kemudahan dobi. Kita ada kios koperasi yang menjual kemudahan asas di pelajar-pelajar. Kita juga ada vending machines untuk mereka dapatkan keperluan-keperluan mereka. Itulah, bilik TV ada, tapi kebanyakan pelajar lebih suka buat streaming daripada laptop mereka masing-masing lah. Which telco internet coverage is good at JMTI? Tuntalk, Celcom, U-Mobile, those are the tops in JMTI lah. Okay, again, Tuntalk, Celcom and also U-Mobile. Okay, next. Yeah, basically semua okay, but that the most top for the 3 lah. The 3 will be the top 3. Penangguhan pembelajaran online memberi kesan kepada tempoh belajar di JMTI. Penangguhan pembelajaran online memberi kesan kepada tempoh belajar di JMTI. How should I say? Tak juga, sebab cuma maybe slightly Oktober, November, December, January, February, March, April. Tak, sama je. 6 bulan juga. Okey, apa yang berlaku sebenarnya adalah semua pembelajaran teori akan dibuat secara online, dan apabila mereka datang untuk face to face, kita akan fokus kepada pembelajaran amali. So mereka dah ada pengetahuan teori itu, lebih memudahkan pengetahuan mereka, dan bila datang kita akan refresh balik on the teori berserta dengan amali. So tempoh pembelajaran itu masih lagi sama. Okay. Adakah pelajar perlu mengambil aktiviti co-curriculum selain daripada belajar khusus? Yes, co-curriculum memang ada, itu adalah salah satu daripada syarat untuk pentirafan daripada MQA, dan juga untuk aktiviti di luar kelas lah. So 2 semester pelajar perlu ambil subjek co-curriculum dan wajib lulus. Ada lagi soalan ke? Jangan risau, sekiranya ada lagi soalan selepas daripada ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis di komen. So nanti AJK saya akan bantu untuk menjawab. Okay. Ada lagi ke soalan? Okay. Second last, adakah tamat latihan, adakah tempat-tempat industri yang pelajar akan ditempatkan nanti di sekitar Pulau Pinang atau seluruh negara? Okey, untuk penempatan industri kita tak hadkan di mana pun. Dia boleh buat di seluruh negara, tak kira negeri mana pun. Kita juga ada syarikat yang ambil mereka, tetapi lepas tu mereka hantar ke Australia dan juga Singapura, bergantung kepada syarikat tersebut lah. Okey. So tak ada, kita tak hadkan mana-mana. Okay. Kita juga ada satu unit khas yang membantu pelajar-pelajar untuk mendapatkan penempatan industri sekiranya mereka sukar untuk mendapat tawaran mereka sendiri. Juga sebelum mereka pergi ke OJT, kita bagi peluang terakhir yang mana kita akan panggil industri datang sendiri ke JMTI
untuk menawarkan untuk interview pelajar-pelajar yang nak pergi ke OJT, latihan industri. Seminar kerjaya itu ataupun job fair tadi itu ada dua purpose lah, ada dua objektif. Yang pertama adalah untuk pelajar yang nak pergi ke OJT untuk mendapatkan pendapatan, so company akan interview directly. Yang kedua adalah pelajar yang tamat latihan tadi itu akan juga diberikan peluang untuk diinterview atau ditemuduga oleh syarikat-syarikat secara terus. So pelajar akan datang kat sini untuk menyiapkan final report mereka, executive report, dan syarikat juga kita panggil untuk mereka datang supaya interview terus. So yang akan datang, so pelajar memang terbuka untuk pilih. Itu adalah salah satu sebab kenapa employability rate di JMTI itu adalah tinggi. Okay. Apakah spesifikasi komputer yang sesuai? Bergantung kepada program latihan, program yang dipilih. Sekiranya electronics dan juga komputer, saya rasa normal je. Even komputer pun tak adalah high spec sangat. Kalau nak yang RAM tinggi sikit mungkin untuk manufacturing, pembuatan ataupun pemesinan jitu, sebab mereka ada software grafik. Sebab mereka akan buat CAD-CAM. Software CAD itu memerlukan sedikit memori yang tinggi lah. But general usage RAM berapa? Minimum 4 gig. So RAM is about 4 gig. The rest should be, I think, normal. Should be okay. Even kita ada student yang pakai, kita panggil apa tu? Atom tu apa? Atom, those kecil tu, laptop kecil tu, tak ingat dah apa ni. Bukan notebook. Atom tu yang kecil tu. Yang tu pun dia dah sampai grade. Belajar khusus komputer sampai ke akhir tahun, sampai ke akhir pengajian pun masih pakai Atom tu saja. Okay. So, ada soalan lagi ke? Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Alright. Okay, so sekiranya ada lagi apa-apa soalan, then just leave dekat komen lah. Saya dan juga tim saya nanti insyaAllah akan jawab. Okay. So saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar taklimat ini dan juga bersama dan juga soalan-soalan yang ditujukan. InsyaAllah dipanjangkan umur, kita akan jumpa pada bulan 12 nanti semasa pelajar-pelajar melakukan pendaftaran fizikal. Okay. So saya akan layarkan sekali lagi. Sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh terus kepada bahagian pengurusan latihan di alamat email dan juga nombor telefon. Dan juga sekiranya perlu direct dengan saya, email dan juga nombor telefon saya juga seperti tertera. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum.